Geram di dalam flight selama 6.45 pagi misalnya sampai lebih kurang 2.10 petang, lebih kurang 8 jam lebih. Bayangkanlah daripada Vietnam pergi ke Jepun, daripada Vietnam 6.45 pagi sampai dekat Jepun lebih kurang 2.10 petang. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai semua, apa khabar semua? Welcome back to Mr. AA Channel. Okey, untuk perkongsian kali ini Mr. AA akan teruskan tentang perkongsian macam mana Mr. AA pergi bercuti ataupun berjalan-jalan di Japan. Untuk mengetahui tentang perjalanan Mr. AA di Japan, jom kita terjah. Sebelum itu, siapa-siapa yang baru saja mengikuti channel ini boleh tekan butang subscribe dan sila tekan butang loceng untuk terus mengikuti channel ini. Okey, kembali kita bercakap mengenai traveler ataupun journey Mr. AA sepanjang di luar negara. Setelah penat Mr. AA membuat kajian siang malam seperti pelajar PhD, bayangkanlah betul waktu Mr. AA pergi ke Japan ni, Mr. AA memang study betul-betul macam mana route ataupun map dia, sebab bagi Mr. AA perlu hadap satu negara yang agak besar, iaitu satu bandaraya metropolitan. Ia agak menebalkan. Tambahan Mr. pergi kali ini, Mr. pergi seorang diri. Berbanding dengan Korea Selatan, Mr. pergi dengan rakan-rakan. So benda itu kurang mendebarkan lah. Berbanding pergi seorang, agak mendebarkan dalam pergi seorang and then pergi ke negara yang besar ataupun negara yang metropolitan. Kalau kita tersesat dan sebagainya, apa saja kita berlaku dekat sana kita tak tahu kan. Akhirnya apabila tiba detiknya, so saya pergi ke sana dengan perasaan yang berdebar-debar. Okey, untuk kali ini saya sebenarnya pergi menggunakan airlines lain daripada yang lain. Sebab utama saya memilih airlines ini kerana airlines ini agak murah lah. Apabila saya buat survey, airlines ini jauh lebih murah daripada yang ada dekat Malaysia. Macam dekat Malaysia biasanya MAS, AirAsia. AirAsia pun waktu saya buat survey tu agak mahal berbanding dengan airlines daripada luar daripada Malaysia. So akhirnya apabila saya fikir nak pergi ke tak dan sebagainya, nak rebut peluang ke tak, saya pun book saja airlines ini, iaitu saya pergi menggunakan Vietnam Airlines. Tapi ada tapinya. Apabila kita menggunakan Vietnam Airlines, kita kena transit dekat Vietnam dahulu, daripada KL pergi ke negara Vietnam balik, and then daripada negara Vietnam tu kita akan pergi ke Japan lah. Sebab itulah dia agak murah. Mungkin dia angkut siapa yang nak pergi ke Japan daripada Malaysia, and then angkut lagi penduduk dekat Vietnam, so pergi sekali ke Japan. Tapi bagi saya, apabila saya calculate macam kos untuk penginapan saya dekat Vietnam, macam dekat Vietnam saya terpaksa bermalam, satu malam still lagi murah. Sebab tu saya booking saja Vietnam Airlines lah. Bayangkanlah berbanding dengan AirAsia, dia jauh sangat murah.
Okey, untuk pengetahuan semua, masa booking Mr. AA booking tu, Mr. AA rasa sangat berdebar lah apabila booking airlines daripada luar. Tapi sebenarnya kalau kita booking Vietnam Airlines ni, dia hampir sama juga dengan macam Air Asia, Mars Airlines, hampir sama. Tak ada macam first class ataupun flight yang mempunyai kelas yang tersendiri lah. Okey, flight KL ke Ho Chi Minh Vietnam ialah dalam pukul 8.50. Waktu tu Mr. AA pergi ke menggunakan flight Vietnam Airlines ni dekat KL IA lah. Dia bukan dekat KLIA luar. Kita pergi ke KLIA and then masuk dekat KLIA. Dekat KLIA tu dia ada kawasan untuk kita check in. Around 8.50 malam waktu Malaysia, dan sampai dekat sana lebih kurang 9.30 malam waktu Vietnam. Disebabkan flight ke Tokyo awal pagi esoknya, jadi Mr. A buat keputusan untuk stay dekat hotel yang berdekatan dengan airport. Jadi Mr. A akan bergerak awal pada esok harinya. Daripada Agoda, Mr. A adalah booking tiket yang lebih kurang RM56. Dia tak mahal sangat, RM50 per night. Hotel area airport. Nama hotel itu ialah Minlin Hotel. Sampai dekat hotel, kemas-kemas barang, bisa terus tidur sebab dah penat sangat-sangat. Esok paginya flight ke Tokyo ialah jam 6.10 pagi. Sebab itu Mr. kena tidur awal and then kena bangun lebih kurang 3 jam lebih awal kan. Lebih kurang pukul 3 pagi kena bangun balik. So kena tidur awal. So dalam jam 4.30 pagi macam tu Mr. dah berada keluar daripada kawasan hotel, and then sebab hotel tu memang tak jauh daripada kawasan airport, boleh jalan kaki saja. So sangat mudah. Sebab tu Mr. pilih hotel tersebut. Okey, apabila pagi-pagi tersebut, pagi keesokan paginya, Mr. dah bangun awal pagi, dah kena bangun untuk pergi ke airport dekat Vietnam. Sebab kita nak pergi ke Tokyo kan. Kita ingat pula masa tu mula-mula melancong ke luar negara dengan 3 orang member. Waktu tu kita orang pergi ke Phnom Penh, Cambodia. Kita orang bangun awal nak pergi ke airport tu, punyalah excited waktu tu. Bagi Mr. AA, ini adalah pengalaman flashback balik kan, teringat balik. Tapi pengalaman sekarang ni Mr. pergi seorang-seorang, rasa sangat teruja. Walaupun dalam teruja tu rasa dudap-dudap lah, sebab dia akan mempunyai challenges ataupun halangan, cabaran dia yang tersendiri. Bagi Mr. AA, Mr. AA suka cabaran. Apabila kita pergi ke satu tempat ni, kita akan rasa sesuatu lain daripada yang lain, and then kita rasa menggunakan banyak pemikiran kita berfikir what's next, apa yang kita nak lakukan seterusnya, supaya kita tahu. Kita kena berhadapan dengan situasi yang akan berlaku. Itu yang seronoknya apabila kita pergi ke tempat orang, sebab kita tak dapat expect apa-apa. Kita mungkin dapat expect lah, mungkin kita dapat fikir apa yang akan berlaku, tapi kadang-kadang apa yang kita fikir tu tak semestinya apa yang kita expect. Itu yang menyebabkan saya rasa seronok
seronok. Kadang-kadang plan A tak jadi, plan B pula terpaksa ditukar. So kita kena bersedia dengan apa-apa saja cabaran yang mendatang. Sebab bagi Miss A, apabila Miss A pergi ke luar negara ni, dia lebih mematangkan Miss A lah, dari segi diri Miss A macam mana untuk menghadapi sesuatu cabaran, supaya diri Miss A lebih kental, lebih berdaya saing, supaya jangan takut apabila kita pergi ke tempat orang ni. Dah lah, kita sebagai orang asing, orang tak tahu, orang tak kenal kita, orang boleh menipu kita dan sebagainya. Kita kena kental, kita kena tegas dengan diri kita. Kita kena jaga diri kita, kena protect diri kita, dan di samping itu kita kena menghormati orang sekeliling kita lah, mengikut keadaan. Okey, kita teruskan tentang pencintaan ini. Apabila Mr. AA pergi ke airport awal pagi tersebut, Mr. A sebenarnya rasa sangat-sangat terkejut lah apabila sampai dekat belum Mr. AA pergi ke airport awal pagi, Mr. A akan check email, mana tahu ada itinerary ataupun tiba-tiba flight kita diinjakkan awal ataupun lebih lewat dan sebagainya. Dan sebab misalnya ada booking lebih awal tempat penginapan, jadi ada masalah sebenarnya dekat situ. Sebelum misalnya pergi ke airport, misalnya sebenarnya dapat satu email daripada Agoda memberitahu yang tempat yang misalnya dah booking sebelum pergi ke Tokyo ni, tempat tu dah ditutup. So place tu tak dapat lah untuk di booking. So last minute juga waktu tu misalnya kena berfikir dekat mana misalnya akan stay, sebab misalnya dah jadi mati kutu juga. Awal pagi kita kita nak fly ke Japan kan, and then hari tu kita dah berada di negara orang, so agak gelabah sikit lah. Ini antara cabaran yang first kali misalnya berada dekat situ. So lastly misalnya terus masuk Agoda sekali lagi, and then booking untuk stay dekat mana-mana tempat area satu hostel yang misalnya kena pasti area yang berdekatan dengan tempat untuk first itinerary. Jadi misalnya akan booking stay untuk 2 malam dekat situ, dan untuk yang malam seterusnya misalnya akan booking tempat di kawasan tengah-tengah bandar Tokyo lah, Japan tu, sebab misalnya untuk memudahkan nak balik semula ke kawasan airport kan, misalnya kena cari satu hostel yang mudah lah untuk pergerakan. Alhamdulillah apa yang misalnya booking tu dapat. Okey, setelah memerang di dalam flight selama 6.45 pagi misalnya sampai lebih kurang 2.10 petang, lebih kurang 8 jam lebih. Bayangkanlah daripada Vietnam pergi ke Jepun, daripada Vietnam 6.45 pagi sampai dekat Jepun lebih kurang 2.10 petang. Waktu dekat sana lebih kurang 8 jam lebih. Akhirnya misalnya sampai dekat Tokyo, so misalnya dah fikir Tokyo, I'm coming. Oh, very excited. So excited. Waktu tu rasa macam reality is seperti satu reality lah, keadaan yang kita tak pernah. Bagi ni saya zaman dahulu, waktu kita kecil-kecil dahulu kan, kita selalu tengok cerita Jepun. Macam zaman misalnya masa kecil dahulu, kita selalu tengok cerita macam-macam cerita Jepun, khasnya cerita kartun, Doraemon, dan itu memang tak dapat dihindari lah, sebab kanak-kanak waktu tu zaman 90-an waktu tu kan suka
tengok kartun Jepun kan. Jadi sekarang apabila tahun 2016 Mr. A sendiri pergi ke negara tersebut, bukannya pergi belajar dan sebagainya, tapi pergi untuk bercuti, travel lah, travel budget, tapi rasa seronok lah, sangat-sangat seronok. So tentang Tokyo immigration ni agak strict bagi Mr. A. Apabila sampai dekat Tokyo immigration ni, abang immigration ni siap selongkar semua barang Mr. A. Dia akan buka semua beg tu, ingat Mr. A ni bawa apa. Bagi Mr. A agak ni sikit lah, mereka tak kira lah, mereka buka semua barang and then mereka tengok, check semua, and then mereka ni lah. Lagipun misalnya pergi ke sana, takkanlah kita nak bawa benda-benda yang tak boleh, sebab misalnya sebelum pergi kita dah tahu apa yang tak boleh dibawa ke dalam negara mereka, sebab kita dah tahu apa list barang-barang yang tak boleh dibawa. Benda-benda tajam macam tu memang of course tak boleh kan. So kita elakkanlah, jangan bawa benda-benda yang tak dibenarkan untuk dibawa ke negara tersebut. Alhamdulillah, selepas spot check oleh abang immigration tersebut, abang immigration, polis immigration tu, yang pasti lelaki lah yang check. Bukan dia check barang, dia check ni juga, macam dekat pakaian kita ada simpan selit apa-apa ke tak. Memang sangat strict ni. Saya rasa takut tak sikit lah, tiba-tiba kita tak faham bahasa mereka kan. Dari airport Narita, ni saya menggunakan lebih kurang menggunakan bas, sebab saya dah survey kos untuk daripada airport pergi ke kawasan Tokyo, bandar metropolitan Tokyo. Kalau kita nak lebih jimat, kita dari airport Narita, pada awalnya saya dah planning yang menggunakan shuttle bus daripada Narita ni lebih kurang 1,000 yen. Rupa-rupanya Mr. A apabila pergi ke kaunter, Mr. A tanya dekat kaunter, rupa-rupanya harganya 2,000 yen. 2,000 yen ni agak tinggi lah, kursi lah, agak bagi Mr. A yang seorang yang traveler budget ni, dia agak mahal lah, sebab nilai 2,000 yen ni, kita ni hampir 100 duit Malaysia lah kan, kalau kita convert ke duit Malaysia. Rupa-rupanya yang 1,000 yen tersebut, yang saya baca dalam blog-blog mana travel yang ada, yang mereka ada share lah, rupa-rupanya bas itu ialah bus transit daripada Narita Airport pergi ke Tokyo Station. Macam bas transit ni, dia mungkin kira bas henti-henti, berbanding dengan macam shuttle bus ni, dia direct daripada Tokyo Airport ni pergi terus ke kawasan Tokyo, bandar metropolitan Tokyo. So saya fikir lagipun saya pergi untuk hari yang pertama tersebut, saya memang tak planning untuk pergi ke mana-mana. Bagi saya untuk hari yang first sampai dekat Jepun ni, yang penting saya sampai dekat tempat penginapan, and then boleh ronda-ronda dekat tempat penginapan, and then itu saja. Kena tahu tempat penginapan, keesokan harinya misalnya ada itinerary lain ataupun jadual lain untuk pergi ke mana-mana tempat. Sebab tu misalnya buat keputusan, misalnya pun naik menggunakan bus transit Narita Airport pergi ke Tokyo Station. Daripada airport, bagi saya sangat-sangat sejuk. Bayangkanlah waktu tu ialah cuacanya lebih kurang 17 darjah Celsius. Saya dapat tengok lah, sebab dekat airport tu dia ada jangka suhu lah, macam keluar tanda suhu dekat situ. Kita dapat tengok 17 darjah Celsius, patut
patutlah rasa sejuk. Misalnya guna baju waktu tu 3 lapis, rasa sejuk juga, macam musim sejuk lah. Macam kita pergi ke musim sejuk, walaupun misalnya sebenarnya tak planning pun pergi musim sejuk, sebab misalnya pergi musim Europe waktu dekat Japan ni, tapi cuacanya pun sejuk juga. Okey, dan daripada Tokyo Station, bayangkanlah perjalanannya agak panjang sebab kita ni menggunakan bas henti-henti, so agak lambat sikit lah, agak slow sikit lah. Yang penting kita sampai dekat Tokyo tu dengan selamatnya, dengan menggunakan kos yang lebih murah kan. Sampai dekat Tokyo Station, misalnya ambil train JR ke stesen Shin-Okubo, laluan Yamanato Line. Masa dalam Tokyo Station ni banyak buang masa tahu, sebab misalnya nak cari JR ni lebih kurang macam LRT, stesen LRT, sebab dia banyak lane tahu, banyak kawasan lane yang kita kurang arif lah, sebab macam kawasan Tokyo Station dia lebih kurang macam KL Central lah. KL Central, kalau KL Central dia one way saja, kita dah tahu sebelah kiri sebelah kanan untuk pergi ke ni, sebelah kiri untuk LRT, ke kanan pergi ke ni dan sebagainya. Dia tak banyak. Kalau dekat Tokyo ni, kiri kanan ni dia ada banyak line-line yang kita sebenarnya menyukakan kita. Kalau kita tersilap, kita boleh masuk line yang silap lah, sebab dia banyak station dekat dalam tu, dalam Tokyo station ni lah. Jadi misalnya berpusing-pusing dalam tu, kawasan tu memang sangat luas. Nasib baik akhirnya apabila misalnya dah sampai berpusing berapa kali, misalnya kan akhirnya jumpa, and then nak beli Suica card. Last misalnya minta tolong orang yang jaga dekat airport tersebut untuk macam mana menggunakan mesin dekat sana, sebab misalnya tak faham sangat, sebab bahasa dia kan bahasa dalam keluar dalam bahasa Japan, so misalnya tak faham, dia tolong belikan. Sebab misalnya tak ada kad tu, misalnya belum lagi beli kad tersebut, kalau beli tiket menggunakan Suica card ni, kita akan dapat less lah, lebih kurang kalau beli tiket lebih kurang 200 yen. Tapi kalau guna kad Pasmo, kad ataupun Pasmo ada kurang sikit, kita lebih jimat lagi. Sesampai je dekat Shin-Okubo, setelah melalui 15 perhentian, bayangkanlah dekat daripada Tokyo Station ni kena berhenti banyak-banyak line, sebab misalnya dah sampai dekat area Tokyo Station tadi, dah area lebih kurang pukul 3 petang, dan dia pusing-pusing dalam tu, dalam pukul 4 lebih macam tu lah kot. Saya rasa waktu tu orang mungkin dah waktu orang balik bekerja, lepas habis bekerja kan, so agak pack dengan orang, tak tahulah, ataupun orang dekat Tokyo ni memang ramai kan, memang penuh. Waktu tu kan belum COVID lagi, memang bersesak lah. Bayangkanlah dalam train pun memang sesak sekali. Misi seterusnya ialah misi untuk mencari hostel tempat stay. Mr. AA telah booking satu hostel, di mana tadi kan kalau ikut siapa yang ada mengikuti misalnya tadi, sebelum pergi tu ada masalah, misalnya lastly booking sekali lagi satu tempat, last minute akhirnya dapat. So kali ni untuk mencari hostel tersebut sebenarnya agak ni lah, sebab agak pening sikit. Tambahan apabila misalnya AA sampai dekat Shin-Okubo ni, kawasan ni ialah Shin-Okubo namanya, nak cari hotel ni punyalah payah, sebab kawasannya dah gelap. Waktu tu dah gelap, dah petang dah, dalam pukul 6
lebih macam tu. Bila saya sampai dekat situ agak pening sikit, kita tak tahu ini ialah jalannya dan sebagainya. Mula-mula saya cuba cari sendiri. Last apabila saya masuk ke satu lorong tu, saya terjumpa lah seorang minah Jepun ni. Saya tanya dia, mula-mula dia tak faham apa yang saya bagi tahu, tapi saya tunjukkan peta dekat dia. Saya nak pergi ke tempat ni, saya tulis dekat situ nama hostel yang saya dah booking tersebut. So dia faham, dia tahulah, mungkin dia faham apa yang saya inginkan. So dia tanpa banyak soal, dia pusing mencari lorong ataupun tempat hostel tersebut bersama dengan Mr. AA. Sampailah Mr. AA sampai dekat hostel tersebut. Bagi Mr. AA, orang yang first time saya jumpa ni sangat-sangat membantulah. Dia macam, bayangkanlah, dia ialah perempuan, first time jumpa orang luar, takkanlah dalam keadaan kawasan yang agak sunyi. Kalau kita dekat Malaysia ni agak bahaya kan, kalau mereka dekat sana macam selamba je nak bantu orang yang dia tak tahu. Kalau misalnya sendiri pun, kalau kita jumpa orang dekat kawasan yang gelap ataupun yang kawasan yang agak sunyi, kita rasa agak ni lah, menakutkan lah untuk membantu sesiapa pun. Takut tiba-tiba ada perompak dan sebagainya kan. Tapi Alhamdulillah bagi saya, orang tempatan dekat situ sangat membantu. Dengan bantuan minah tersebut, akhirnya saya sampai dekat hotel tersebut. So untuk malam tersebut, saya stay dekat Hotel Haru. Namanya Hotel Haru. Patutlah saya dah haru biru kan. Sebelum sampai tu dah haru biru. Lucu juga apabila terfikir, kenapalah aku fikir saya stay dekat Hotel Haru ni. Sebab saya ada tengok-tengok beberapa hotel yang lain. Berbanding dengan hostel yang lain, Hotel Haru ni dia satu ialah dia lebih murah, kedua dia tak jauh sangat daripada stesen. Sebenarnya dia tak jauh sangat daripada stesen, cuma untuk masuk ke dalam lorong tepi stesen tu kita tak tahu. Kalau kita first time, kita tak tahu nak masuk. Kalau kita dah tersilap masuk lorong tu, kita akan tersilap terus pergi ke tempat yang lain. Kita kena tahu spesifik ini ialah lorong yang untuk hostel tersebut. So dari situlah saya belajar. Dia memang asingkan lah untuk lelaki, untuk perempuan. So walaupun dia berbentuk dom, so dia tak bercampur lah berbanding dengan macam misalnya sebelum ni pergi ke dekat negara Asian, dia campur kan macam dom ni. Tapi untuk yang hostel yang ini, dia memang tak campur kan. So kita rasa lebih selesa lah untuk bermalam. Untuk bermalam dekat hostel tersebut. Onigiri, bukan onigari, dan air kotak orange je. Lebih kurang 216 yen waktu tersebut. Untuk ni lah, untuk memenuhkan sikit perut. So itulah ceritanya macam mana perjalanan saya untuk hari yang pertama. Rasanya perjalanan untuk hari yang pertama ataupun on the way sampai ke Jepun ni agak mencabar. Daripada first nak pergi dah ada masalah, and then sampai dekat sana kita dah haru biru, and then rasa excited dan rasa berdebar. Di samping tu kita rasa banyak benda yang kita telah belajar untuk hari yang pertama. So kita sambung lagi untuk next day ataupun hari yang kedua, macam mana penceritaan ataupun kisah perjalanan saya untuk hari yang kedua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Tada.